Assalamualaikum dan salam muhibah. Anda sedang menyaksikan Bicara Naratif. Inilah pentasnya untuk kita membina naratif nasional secara bersama, khususnya melihat dalam proses di mana ingin memperkasakan negara ini, elemen-elemen berkait tentang transformasi dan setiap tiang seri negara itu harus kita terus perkasakan. Dan seperti mana biasa, lumrahnya Bicara Naratif ini akan menampilkan tetamu-tetamu yang punya sosok bidang kepakaran tersendiri, juga pengalaman dan kekayaan hikmah barangkali juga harus kita manfaatkan. Justru untuk tujuan kita membicarakan perspektif berkait tentang transformasi dan pembudayaan integriti dari kacamata agensi yang secara spesifik ini dirujuk sebagai Suruhanjaya Integriti Agensi Penguatkuasaan ataupun akronimnya EAIC. Bersama di studio pada waktu ini adalah yang berbahagia Tan Sri Siddiq Hassan, pengerusi EAIC. Assalamualaikum Tan Sri. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih. Saya rasa teruja kerana sekali lagi bersama dengan Tan Sri sekitar dahulunya mungkin 2006 barangkali saya sempat bersama Tan Sri sewaktu mana Tan Sri merupakan Ketua Setiausaha Negara, dan bulan Julai ini diberikan pula suatu kedudukan yang penting untuk mempengurusikan mengepalai agensi sebuah suruhanjaya yang ingin menerapkan elemen integriti di dalam agensi penguatkuasaan negara. Dan saya kira ada pengalaman-pengalaman Tan Sri yang mengemudi sektor awam negara suatu ketika dahulu. Kini Tan Sri berada di EAIC pula, merupakan satu kesempatan yang baik untuk kita teroka dan menilai apakah citra baru, kalau boleh disebutkan sebegitu, kerana tajuk pun diberikan katanya transformasi Tan Sri ya. Cuma bila cakap bermula tentang transformasi ini, saya sendiri sewaktu untuk makluman penonton sebelum kita ke udara tadi, saya sendiri menyebutkan pada Tan Sri ya, saya sendiri adalah merupakan antara beneficiary, penerima manfaat kepada beberapa elemen yang Tan Sri laksanakan sewaktu menjadi Ketua Setiausaha Negara. No Wrong Doors misalnya, saya kira itu juga antara elemen-elemen yang sifatnya sangat transformational. Di dalam mengetuai KSN sebagai KSN suatu ketika dahulu, sesukar manakah mungkin untuk kita mengolah elemen-elemen yang dulunya dianggap sebagai asing di dalam agensi awam dan kini ingin diaplikasikan pula di dalam EAIC? Mungkin kita bermula di situ dulu, Tan Sri. Saya suka melihat dari segi memudahkan, dari segi membolehkan, bukan menyusahkan. Jadi dalam integriti ini, baik di kalangan agensi-agensi penguatkuasaan di mana EAIC sepatutnya mengawal selia mereka, ialah bagaimana untuk mempermudahkannya. Jadi orang akan beritahu kita kenapa kita tak boleh melaksanakan sesuatu tu. Kita tak boleh melaksanakan, pertama mungkin sebab kita kata kita baru. Tapi kalau ada 10 tahun, apa yang barunya? Yeah. Kita tak cukup keuangan. Kita tak cukup kaki tangan. Tapi dengan kaki tangan yang ada, dengan keuangan yang ada, dengan kuasa yang ada diberikan kepada kita melalui Akta 700, sudah mencukupi kalau kita mahu membuatkannya. Okay. Dan kita membuatkannya bukan EAIC saja. Bukan 67 orang dan EAIC saja. Kita membuat bersama-sama dengan agensi-agensi penguatkuasaan yang kita kawal selia. Semuanya, baik polis ke yang 130,000 atau immigration, custom, semua tu kita bekerjasama dengan mereka untuk menambah baik integriti. Yeah. Dan sebenarnya integriti ini memang sudah diserapkan di semua orang. Saya rasa ramai penjawat-penjawat awam di agensi-agensi memang integriti. Tapi mungkin ada, memang akan adanya yang mungkin tidak ada integriti atau kurang integriti. Dan orang-orang yang lainnya ramai ni pun tak suka juga mereka dikelohomkan bersama-sama orang yang tak ada integriti. Jadi mereka pun mahu bekerjasama. Sebagai contoh, saya hari ini terbaca dalam akhbar, The Star. IGP kata, dia tak akan kasihannya orang yang polis yang involved dengan scam. Saya fikir inilah satu yang baik. Maknanya EAIC tak perlu buat apa-apa. Yeah. Pandangan macam ini, tone from the top, yang menyatakan mereka sendiri yang tak akan tolerate perkara-perkara yang kurang integriti. Yeah. Jadi bayangkan kalau semua ketua-ketua, baik di PDRM, baik di custom, baik di immigration, apa saja, baik di mana agensi, bukan saja penguatkuasaan, mempunyai pandangan yang sama dan tone from the top ini
diterjemahkan sebagai tone from the bottom. Maknanya siapa saja tak akan, they have zero tolerance terhadap perkara yang tidak ada integriti. So I think it's very, pada saya amat mudah. Tapi kenalah ada kerjasama dengan orang-orang ni. Tan Sri bercakap tentang tidak ada alasan untuk memperkasa EAIC. Dalam tempoh pelantikan Tan Sri di sekitar Julai hingga kini sudah mula memasuki Oktober, saya kira learning curve Tan Sri sudah tentu begitu steep, begitu curam sekali melihat bahawa capability yang Tan Sri gambarkan sebenarnya punya upaya, cuma ia perlu dilaksanakan. Apa learning curve yang terbesar dalam tempoh yang agak singkat semenjak menjadi pengerusi EAIC? Learning curve yang pada hemat saya lah, penjawat-penjawat di EAIC tak ramai. Tetapi mereka ni akan punch above the weight. Dan mereka ni mempunyai keupayaan, kepakaran. Setelah hampir 10 tahun sekarang, sejak 1 April 2011, mereka telah mempunyai banyak keupayaan, banyak pengalaman untuk melakukan itu. Tapi mereka has to push menggunakan apa kuasa yang ada. Baik Akta 700 memang telah diperuntukkan kuasa kalau nak melakukan. Dan kita kena bekerjasama dengan agensi-agensi di mana kita kawal selia. Mereka adalah rakan kita. Sebab mereka pun tak suka di kalangan mereka yang nakal. Saya amat terpesona lah. Bukan terpesona, mungkin bukan word. Amat teruja dengan IGP punya statement. Dan saya percaya dan saya yakin kesemua ketua-ketua agensi-agensi penguasaan, hatta kesemua ketua-ketua agensi kerajaan mempunyai perasaan yang sama. Tan Sri, saya memulakan tadi dengan memberikan sedikit sinopsis, tapi izinkan saya memperpanjangkannya sedikit lagi. Apabila saya mengatakan saya penerima manfaat, Tan Sri menyebutkan no wrong doors. Waktu saya menemu bual Tan Sri sebagai KSN itu, antara makluman yang Tan Sri nyatakan adalah bahawa polisinya untuk kita membuka laluan, sesiapa saja boleh mengemukakan dan tidak ada pintu yang salah. Justru timbulnya slogan no wrong doors itu. Dan Tan Sri juga mengatakan bahawa Tan Sri akan mengendalikan apa juga usulan melalui email, dan selepas saya menghantar email untuk isu yang melibatkan peribadi saya, ternyata itu berlaku dan itu saya raikan dan saya menganggap saya menceritakan itu kepada ramai pihak bahawa ini adalah testimoni yang pernah saya sendiri melihat bagaimana Tan Sri benar-benar melaksanakan apa yang Tan Sri sebutkan sewaktu bual bicara. Dan kini di EAIC, dahulunya KSN, mungkin dari segi weightage, dari segi muatan pengaruh kuasa dan liputan otoriti itu lebih luas waktu di KSN. Tetapi apakah mungkin boleh ditumpahkan sepenuhnya pengalaman itu agar menjadikan EAIC selepas ini, Tan Sri menyebutkan tadi sudah 10 tahun, bukan baru, ya, institusi yang sudah lama, elemen-elemen yang sifatnya transformational dahulu sebagai KSN, kini sebagai pengerusi EAIC, aspirasinya bagaimana? Aspirasinya sama, cumanya dahulu saya mengemudi perkhidmatan awam yang waktu itu 1.2 juta lebih kurang. Pendekatannya sama. Konsep, for example, sebagai contoh no wrong door, tak ada pintu yang salah. Sama di EAIC. Sebenarnya lagi mudah. Sebab EAIC ini dia punya bidang tugasnya adalah spesifik. Integriti, agensi-agensi penguasaan, dan sudah disenaraikan 21 agensi-agensi sebagainya. Jadi umpamanya non-rondo, walaupun kalau katalah orang publik dia tak tahu, kalau dia tahu pun dia mungkin buat tak tahu bahawasanya EAIC ini mengawal selia hanya 21. Dia akan beri yang agensi yang tidak di bawah 21. Kita boleh ambil jalan ringkas, cakap kita tolak sebab ini bukan kita punya. Tapi kalau kita mengamalkan no wrong door, boleh tak kita sendiri forward, memajukan komplain itu kepada agensi yang wajar. Itu makna no wrong door. Dan sebab hanya 67 orang, mudah. Kita macam hotel butik lah ni. Hotel butik ni sebab dia kecil, mudah kita nak buat. Tapi hotel butik ni susah juga. Sebab apa? Kalau 67 ni tak menjalankan apa, lagi susah lah. So itulah yang saya ingat. It's very, and saya amat yakin setelah 3 bulan di EAIC bahawa rakan-rakan saya di EAIC
memahami budaya yang saya cuba. In fact, dia orang dah tahu. Ya. Tinggal lagi saya cuma olah-olahkan kan. Saya suka juga bahawa dia orang suka saya datang. Tak ada pula yang mengata, Satu yang Tan Sri sebutkan penting untuk saya cuplik semula adalah apabila Tan Sri menyebutkan budaya. Bahkan tajuk kita bicarakan pada malam ini adalah soal transformasi dan pembudayaan integriti. Saya yakin di dalam pengalaman Tan Sri yang panjang sebagai KSN juga di Petronas, ya, elemen pembudayaan itu harus tumbuh secara organik. Dan dalam cabaran kita di kalangan penguatkuasaan ini ada isu-isu kerana kelihatannya budaya itu tidak tumbuh secara organik, tetapi mungkin sifatnya top down rather than bottom up. Jadi bagaimana elemen bila Tan Sri menyebutkan pembudayaan itu dalam kerangka yang ada di EAIC? Kerana EAIC ini kelihatannya sebagai suatu badan yang memantau, yang menyelia dan menyiasat. Ya. Jadi pembudayaan itu harus datang secara organik seperti digambarkan tadi. IGP sendiri yang menyebutkannya. Mewujudkan budaya itu dalam kalangan agensi penguatkuasaan yang ada. Apa dari kacamata EAIC? Saya lihat tugas kita kalau kita nak investigate semua agensi penguatkuasaan 21 dan salah laku dan sebagainya, tidak mungkin kita akan boleh. Sebabnya ialah saya kata tadi lah, kecil, 67 orang, bajet hanya 7 juta setahun, amat kecil. Tapi kalau kita ingatkan bahawa agensi-agensi yang sepatutnya kita kawal selia, mereka pun kawal selia. Yang jeep ada dekat PDRM tu ada di semua tempat. Boleh tak kita menggunakan mereka sebagai rakan kita, rakan kongsi kita dalam tu? Dan saya percaya dia akan mahu. Sebabnya, saya nak ulang sekali lagi, sampai nak muak lah katakan. Mereka pun tak suka orang-orang yang membawa nama baik mereka terpalit. Dan mereka akan bekerjasama dengan kita. Keduanya, budaya ni bila kita serapkan yang daripada atas, kalau ke atas saja Tuan Syed tak guna. The tone from the top important, amat penting. Tapi hendaklah dirasai dan dipersetujui oleh semua peringkat. Kalau seelok-eloknya tone from the bottom, sama dengan tone from the top. Dekat Petronas dahulu, kita ada no gift policy. Bukan no wrong door, ya. No gift policy. Dia start, saya jadi pengurusi Petronas 1 Julai 2012. Seminggu selepas saya bersara daripada KSN. Kita ada dasar no gift policy. Dan dia merupakan pioneering lah. Lain-lain PNB pun ikut kita lepas tu. Alhamdulillah. Dan sektor swasta pun ikut kita. Saya masa tu jadi juga board member Top Glove. Top Glove pun ada no gift policy. Dan no gift policy itu bukan saja di peringkat board, peringkat lembaga, tapi juga kalau pergi Petronas, even yang dekat dekat kaunter tu, mereka pun ada no gift policy. Saya ingat lagi pengurusi Fama nak hantar saya durian. Dia hantar kat depan tu, dia tak terima. Sebab Petronas ada no gift policy. Kan bayangkan orang nak hantar, dia kawan kan, pengurusi Fama nak hantar kat pengurusi Petronas, kenal lama, durian, dia orang tak terima. Dia tak check dengan saya pun. Dekat no gift policy. This is what I mean. Itu apa yang saya maksudkan. Tone at the top sama dengan tone from the bottom. Petronas lagi besar, 53,000 orang waktu itu. EIC kecil je, 67, senang. Senang. Dan kalau budaya ini dibawa, mereka boleh jumpa mereka dengan agensi-agensi pelaksanaan, penguatkuasaan, dan mereka cakap macam malam ni umpamanya. Saya amat pasti lambat laun, bukan lambat laun lah, cepat-cepat budaya ini akan diserapkan. Menariknya kerana Tan Sri juga ada ciapan yang menyebut sebagai complaint is a gift. Ini kita akan teroka dengan lebih lanjut selepas kita berjeda seketika. Jadi jangan ke mana-mana. Anda
Anda sedang menyaksikan Bicara Naratif. Tetamu pada malam ini adalah Tan Sri Siddiq Hassan, Pengurusi Suruhanjaya Integriti Agensi Penguatkuasaan EAIC, dan saya telah memulakan bicara tadi untuk memetik pengalaman sebelum ini Tan Sri sebagai Ketua Setiausaha, bagaimana ia pengalaman semahal itu ditumpahkan dalam agensi EAIC ini yang fungsinya adalah untuk membudayakan integriti dalam kalangan agensi-agensi penguatkuasaan Malaysia. Telah pun dibicarakan tadi agak panjang lebar. Tuan-tuan penonton boleh memanfaatkan juga saluran berita TV RTM, juga disiarkan secara langsung di Facebook dan juga 5 Bicara, dan persoalan-persoalan dikemukakan itu insya-Allah akan sempat diangkat untuk perhatian Tan Sri. Tapi sebelum kita berjeda seketika tadi, saya mengungkit satu ciapan petikan posting yang Tan Sri buat di media sosial. Petikannya "Complain is a gift", dari pengurusi EAIC bila mengatakan bahawa aduan itu diraikan sebegitu rupa. Itu satu isyarat yang mempunyai makna yang tersendiri, Tan Sri. Ya, sebenarnya mampu dulu masa CKSN. Dia orang yang besar-besarkan Komplain segi. Sebab saya selalu pakai angkutan itu. Kita nak jadi yang terbaik. Dalam apa perkhidmatan sekalipun, kita nak jadi yang terbaik. Malaysia mau jadi yang terbaik. Kalau kita pengeluar barang elektronik, kita jadi pengeluar barang elektronik yang terbaik. Kalau kita pengusaha hotel, yang terbaik. Tak guna jadi buat goreng pisang saja, tapi tak ada. Biarlah penggoreng pisang yang terbaik. Bagaimana kita nak jadi terbaik? Kita kena tahu apa what it takes. Dulu tuan saya nak jadi, kalau boleh nak jadi DO. Okey. Tak dapat jadi DO, jadi KSN, alhamdulillah, syukur. Tapi saya sangat suka nak jadi DO, sebab DO juga biasanya kat Pekan dahulu. DO lah juga yang dipertua Majlis Bandaran. Yeah. Pada saya, YDP ni satu kerja yang baik, satu kerja yang banyak, tapi suka. Kenapa komplain segi? Kalau saya lah jadi YDP atau saya katalah jadi Presiden PJC, Perbadanan Putrajaya, ya, atau Datuk Bandar KL. Saya suka komplain. Sebagai contoh, masa saya KSN, saya tulis artikel keluar dalam surat khabar. Dan banyak ucapan saya bayangkan. If I were a YDP. Okey. Kerja pada saya lah, ya. Saya main-main je. Tapi kerja PBT ni, pihak berkuasa tempatan, basically 2-3 je. Satu, jaga jalan. Satu, jaga lampu. Satu, jaga longkang. Satu, jaga rumput. Dan jogging. Ya? Teruk kerja ni. Kalau tengok lampu, kita tahu lampu tu tak berfungsi malam je. Katakanlah orang komplain. Lampu elektrik depan rumah dia terbakar malam tu. That's a complaint. Kalau dia komplain saya happen to be Datuk Bandar KL ataupun Presiden Perbadanan Putrajaya, then saya akan suruh orang saya pergi repair. Sebab apa? Kalau itu komplain segi. Kalau kita galakkan orang komplain yang tu, kita tak perlu, because kalau kita nak tahu lampu tak berfungsi, sebab tugas kita memastikan lampu jalan berfungsi. Kita kena buat rondaan. Berapa ramai kelas KL ni nak tahu. Banyak duit kita habis. Tapi orang komplain, dia kerja untuk kita for free. Hanya kita repair. Malam dan tapi kalau kita buat selalu, tak ada lampu rosak. That's what I mean complain. Sama lah kalau hotel, orang komplain dalam bilik dia lampu tak berfungsi ataupun bilik air tak. Sama, sebab apa-apa pun. Orang komplain makanan tak sedap. Tanya dia kenapa tak sedap. Dan dia datang lagi. Itu maksud saya komplain dari segi mudah. Kita yang menyusah. Ramai di kalangan kita ni, kalau Datuk Bandar, ya, alamak, malam pun nak komplain. Ada pula. Padahal orang tu bagi kita hadiah. Pada saya lah. Dekat Amerika, kalau orang komplain, bukan saja dia repair, dia bagi hadiah pula lagi. Kita nak sampai ke sana susah sikit. Sebab itu dulu, masa saya KSN dulu, kita income tax, kalau bayar lambat, lembaga hasil will penalize. Saya tanya Tan Sri Hasmah, kalau you pulang balik lambat, you bayar itu tak? Tak. Kenapa tak?
So pada masa tu ada dah dia pulang. I think sampai sekarang dia lagi lambat pulang dia bayar penalti kan. Macam itulah dia kerjaan lagi banyak duit. Ya. Berbanding dengan pembayar cukai. Jangan marah kat saya. Tan Sri, ini satu nak sebut apa ya, sama ada reverse psychology ataupun pada hemat saya ramai yang menganggap agensi penguasaan misalnya adalah merupakan mereka yang disediakan landasan kuasa untuk bertindak. Tetapi apa yang Tan Sri gambarkan ini sesuatu yang mungkin reverse psychology-nya kerana ia hadir dengan service mentality. Apabila kita mengapalai agensi itu dengan service mentality, maka inilah yang terhasilnya bahawa komplain itu memudahkan kerja kita. Ini memerlukan satu pembudayaan yang tersendiri kerana selama ini ramai saja yang melihat agensi penguatkuasaan, the man with authority, harus ditakuti, bukan orang yang memberi servis kepada kita. Apakah boleh saya sebut sebegitu sebagai bacaan daripada apa yang Tan Sri sebutkan? Betul, amat tepat sekali tuan saya. Pada saya, orang yang berkuasa ialah orang yang ada kuasa, ada influence untuk memudahkan. Bukan untuk menyusahkan. Sebagai contoh, kalau kita di immigration ya, dulu nak buat pasport susah. Ya. Dicari cara macam mana nak susahkan. Mula-mula cakap, tak bolehlah banyak sangat backlog. Ya. Tapi kalau kita clearkan backlog, tak banyaklah boleh buat. Sebab tu boleh buat dalam 1 jam, 2 jam je boleh. Tak ada backlog lah. Dan orang itu yang berkuasa. Bukan orang yang menyusahkan. Tapi jangan mengkompromi integriti. Maknanya kalau dia perlu ada safety element, security element, kita pastikan betul ada. Dan memang ada, memang boleh. Itulah yang saya katakan kenapa kita kena tukar mindset. Mindset kita servis lah. Dan kalau fikir-fikirkan, baik di mana pun kita berada, baik di immigration, di custom, di konon kita bagi servis ni, yang sebenarnya kalau pelanggan tak ada, kita tak ada sebab untuk exist. Tak ada sebab. EIC pun kalau semua yang baik, tak perlu kita ada keperluan. Tapi saya sanggup kalau semua baik dah tak ada, alhamdulillah, itulah lagi baik untuk kita. Saya beritahu dulu Tan Sri Abu Kasim masa di SPRM ya. His job is not to make, tugas dia bukan ada bangunan yang besar, orang yang ramai. Mula-mula ya, tapi lambat laun seeloknya SPRM tidak lagi ada. Tak ada keperluan untuk ada SPRM. Maknanya orang yang ramai-ramai itu tak perlu lagi. Sebab apa? Sebab orang dah tak rasuah. Umpamanya. Sama juga dengan AIC. Kalau orang tak ada agensi, tak ada sebab, tak bayar 67, 57 pun cukup. Umpamanya lah. Saya tertarik apabila anekdot ini dikongsikan kerana ada misalnya pegawai dari IIM bila pergi ke Sweden. Saya mendengar kisahnya. Apa yang harus dipelajari daripada Sweden, pegawai di Sweden itu mengatakan pertamanya Sweden tidak ada IIM kerana tidak ada keperluan, kerana tidak berlakunya masalah-masalah yang berkait tentang rasuah. Itu anekdot yang menarik. Tan Sri, bila kita melihat semula tentang keberadaan EAIC ini adalah sebagai institusi yang ingin mengawal sedia elemen-elemen integriti dalam agensi penguatkuasaan, saya kira antara perkara yang harus diperkemaskan adalah menggalakkan kesedaran. Tadi juga begitu penting sekali untuk kita mengubah corak berfikir bahawa agensi penguasaan ini adalah merupakan agensi yang menawarkan khidmat, bukan yang sekadar impose kuasa. Yang kemudiannya juga adalah soal bagaimana kita memperkasa integriti. Dengan Tan Sri di awal tadi dengan yakin bahawa isunya bukan jumlah petugas, bukan soal bajet, bukan soal kuasa, Akta 700 itu sudah ada. Lalu strateginya apa yang boleh kita kongsikan dalam tempoh sekitar 3 bulan semenjak Tan Sri mengepalai EAIC? Saya mula-mula saya kena membudayakan diri saya dan rakan-rakan saya. We start from home. Maknanya EIC sendiri mesti mempunyai budaya seperti ini. Dan saya amat yakin setelah 3 bulan, beberapa hari, bahawa budaya ini insya-Allah kalau belum kuat lagi akan jadi kuat. Dan barisan Pesujaya bersama saya yang amat macam Tan Sri, Datuk Zainul Ali, bekas Hakim Mahkamah Persekutuan, Datuk John O'Hara, Profesor Nick, semua itu. Pesujaya sendiri pun mempunyai budaya yang sama. Jadi kita mulakan EIC sendiri, di EIC, budaya macam ni. Saya juga telah berjumpa dan
selalu bercakap dengan agensi-agensi di mana kita mengawal selia. Mereka juga patut mempunyai budaya yang sama. Saya telah jumpa, saya jumpa dengan Ketua Polis Negara. Cakap, dia pun mempunyai yang sama. Dia kata, kalau dulu ada IPCMC, dia kata, dia tak gundah gelana ada IPCMC itu. Ataupun IPCC yang akan datang. sekarang. Dia tak gundah gelana sebab apa? Dia sendiri akan pastikan bahawa IPCMC is irrelevant. Tak ada makna. Tak perlu. Tak perlu. Sebab dia ada jeep. Ya. Dan agensi-agensi lain pun ada jeep mereka sendiri. Ya. Ya. Jadi budaya ni lah. Saya jumpa Ketua Pesujaya SPRM cakap macam ni. Budaya ini akan sudah diserapkan tapi akan diserapkan dengan lebih kuat lagi. Jadi hari itu ada orang interview saya. Dia nak suruh saya kata belanjawan tak mencukupi, bajet kecil, orang tak. Saya kata nak. Saya jelas dan saya berani cakap ni bahawa saya tidak akan meminta tambahan jawatan. Dan kalau dipaksa juga saya mungkin tak mau terima. Saya tak akan meminta tambahan peruntukan keuangan. Dan kalau dipaksa juga mungkin saya tak mau terima. Kita bekerja dengan apa yang ada. Jadi orang tengok kerja kita baik, dia nak tambah itu lain hal. Tapi kita mula-mula mesti bekerja di bawah apa yang ada, di bawah bidang. Sama dengan bidang kuasa di bawah Akta 700. Cukup dah pada saya. Kita tak pakai, itu bukan silap orang, silap kita. Kita pakai, kita gunakan dan kita pengaruhi agensi yang kita kawal selia supaya mereka faham dan menghayati perkara yang sama seperti kita. Dan saya ingat orang semua reasonable. People are reasonable. Kalau kita bincang dengan mereka secara yang baik, kenapa ni, saya percaya dan saya yakin macam saya kata tadi lah. Tan Sri Hamid Bado dia memang macam tu pun. Ya. Jadi kalau bukan dia seorang je. Saya yakin Akhil Sani kat siapanya yang dalam PDRM pun macam tu. Dia pun suka jadi baik. Memang dia orang pun baik. Dan tapi kalau nak kata semua baik, tak mungkin. Kalau kita yang baik pun ada kalanya kita nakal. Tapi overall ramai baik daripada yang tak baik. Yang baik ni tak suka yang tak baik ni mempalit nama mereka. Ya. Kerana nila sitik rosak susu sebelanga. Daud Mansur di Facebook meraihkan semangat yang Tan Sri war-warkan, paparkan dalam rancangan pada malam ini, dan beliau juga mendoakan agar terus diberikan kekuatan untuk melaksanakan. Ini harapan daripada yang menonton. Bila kita bercakap tadi soal complain is a gift, dari kacamata Tan Sri dalam tempoh yang mungkin terbatas 3 bulan ini, complain dan juga harapan daripada masyarakat awam terhadap EAIC itu, tema-tema utamanya apa? Isu-isu utama yang selalunya datang kepada EAIC berkait tentang harapan mereka dalam konteks agensi penguatkuasaan ini. Agaknya lah mereka salah guna kuasa, tak ikut SOP dan sebagainya. Mungkin mereka ingat mereka di salah badly treated dan sebagainya. Saya memang meraihkan. Tapi pada masa yang sama, saya amat memberi keutamaan kepada keadilan, kesaksamaan. Jangan menganiaya. Janganlah sebab kita nak komplain segi, kita semua ikut. Tak betul. Kalau benda tu betul, kita follow through. Ya. Tapi kalau tidak betul, kita mesti memastikan bahawa orang yang dikomplain itu tidak teraniaya. Jangan menggunakan EIC untuk sebagai landasan untuk menganiaya orang yang dia bergaduh ke apa. Kita tak mahu. Dan saya sebab tugas saya bukan takat dengan apa janji itu. Tugas saya, amanah saya sebagai seorang Islam dengan Allah. Ya. Dan inilah juga budaya yang saya cuba serapkan kepada penjawat-penjawat di EIC dalam 3 bulan yang lalu. Ini kita tugas is amanah. Ya. Amanah ini bukan antara kita dengan orang tu, dengan jabatan. Itu antara kita and our maker. Jadi amat penting pada saya lah. Ya. Ikhlas. Ya. Mudah-mudahan itu dapat diterapkan. Kalau kita melihat kepada aduan yang diberikan kepada EIC, digambarkan ada peningkatan semenjak 2011. Maka timbul sini persepsi bahawa peningkatan kes yang dilaporkan ini apakah disebabkan penambahan kes ataupun apa sebenarnya? How do we read the data? Apa makna di sebalik data ini? Akan kita tangani selepas kita berehat seketika.
Bicara naratif bersama Yang Berbahagia Tan Sri Siddiq Hassan, kini adalah pengurusi EAIC ataupun Suruhanjaya Integriti Agensi Penguatkuasaan. Dahulunya saya menyebut pada Tan Sri awal dimula bicara tadi, kali pertama sewaktu Tan Sri merupakan Ketua Setiausaha Negara, dan saya tertarik, saya sebutkan tadi soal No Wrong Doors. Saya difahamkan sudah ada buku Tan Sri yang ditulis tentang ini, No Wrong Doors, bersempena dengan persaraan Tan Sri dari kerusi ataupun posisi sebagai Ketua Setiausaha Negara, boleh mendapatkannya di pasaran. Dan kesempatan ini juga sebelum nanti kami akan kongsikan semula talian yang boleh anda manfaatkan untuk membuat aduan sekiranya ada isu berkait tentang integriti dalam kalangan penguatkuasa agensi penguatkuasaan 0388805650. Anda juga boleh melungsuri laman sesawan eaic.gov.my, ada butang e-aduan, ataupun terus saja menghantarkan email aduan@eaic.gov.my. Saya teringat email ni sebab masa Tan Sri KSN, email pagi itu juga Tan Sri buka dan Tan Sri respon, reply. Itu bukanlah hanya soal polemik, kerana ia sendiri, saya akui, saya sendiri menghantar, membuat sedikit aduan, dan memang pada ketika itu Tan Sri sendiri membuka. Masa tu berapa email Tan Sri buka sehari? 500 Tan Sri, dan Tan Sri menjawab satu persatu. Saya mendapat jawapan balas dan dengan serta-merta dapat menyelesaikan. Itulah masa itu Tan Sri KSN kan, di AIC ni lebih spesifik 21 agensi. Tan Sri membincangkan tentang transformasi dan pembudayaan integriti dalam kalangan agensi penguatkuasaan ini. Saya gantung tadi satu soalan tentang bagaimana kita melihat jumlah aduan berkait tentang mungkin salah laku, isu integriti penguatkuasa meningkat. Adakah itu gambaran bertambahnya salah laku kerana ada waktunya peningkatan itu kerana banyak aduan, kerana orang mula mengetahui EAIC menyediakan pautan-pautan sebegini? Apa yang boleh kita kongsikan di situ? Saya suka melihat dari segi yang kedua. Maknanya banyak yang diterima sebab ramai yang dah faham dan tahu mengenai EAIC. Kita ditubuhkan pada 1 April 2011. Jadi bertambah lagi banyak lama tahun lagi yang orang tahu pasal kita lah. Mengenai sama ada isu-isu integriti di kalangan agensi penguasa bertambah, sebab tu banyak. Harapan saya ialah tidak. Bukan sebab bertambahnya perangai-perangai yang tak bagus ni. Walaupun banyak dibicarakan. Ya. Harapanlah. Tapi kalau betul, itulah satu perkara yang kita mahu tangani. Ya. Dan saya yakin dan saya percaya dengan kerjasama dengan iktizam daripada semua pihak. Bukan saja di peringkat ketua-ketua agensi, timbalan-timbalan ketua, tapi di peringkat akar umbi mereka sendiri. Memahami akan perlunya kita mempunyai integriti. Ya. Bahawasanya bukan orang lain, bukan EIC yang jaga kita, kita sendiri jaga integriti kita. Budaya macam inilah yang saya suka, dan saya lebih suka di masa hadapan ini. Supaya EIC bekerjasama dengan agensi-agensi, bukan musuh kita. Agensi-agensi penguasaan bukan musuh EIC. Mereka adalah rakan kongsi EIC. Bekerjasama untuk menangani isu ini. Itulah yang saya tekan banyak kali, repeat ni. Sebab saya yakin dan saya percaya majoriti penjawat awam, bukan senjata agensi penguatkuasaan majoriti, lebih banyak majoritinya, a big majority adalah yang baik-baik, yang banyak integriti. Yang tak mahu dan tidak akan menerima dan tidak akan meminta umpamanya rasuah. Tidak mahu dan tidak menyalahgunakan kuasa. Big majority are like that. Saya yakin, saya percaya. Jadi bila orang kata banyak, bukan saya being defensive, saya sekarang dah keluar pada yang biasa kan. Tapi saya yakin lebih banyak, sangat besar, big majority ada good one. Tapi nak kata tak ada, itu adalah pembohongan. Dan keduanya, majoriti yang besar ini tak suka yang sikit-sikit ini melaku
dan membawa nama buruk kepada agensi-agensi mereka. Ya. Ini bertepatan dengan komen Muhammad Izzuddin yang dipautkan di Facebook. Beliau mengatakan isu keterisan, penyalahgunaan kuasa, pecah amanah, rasuah dan seumpamanya ada melibatkan penjawat awam dan tempiasnya terkena keseluruhan sektor awam. Jadi beliau sempat meletakkan sedikit persoalan kepada Tan Sri. Bagaimana cara untuk melestarikan budaya integriti dalam sektor awam? Walaupun ini bukan spesifik kepada bidang kuasa EAIC, tapi saya kira selaku mantan KSN, bagaimana pengalaman itu? Kalau boleh memberikan komen balas kepada Muhammad Izzuddin. Saya yakin kalau Muhammad Izzuddin pun bukan penjawat awam. Ya. Cara dia melontarkan soalan itu, maknanya dia menghayati apa yang saya kata. Ya. Jadi, saya tak ragu kalau dia pun boleh fikir macam tu, penjawat awam yang saya kata big majority yang baik ni akan faham juga. Mesej ini sama saja. Saya buat mesej yang sama, bukan sebab sekarang saya pengurusi IC. Tapi semasa saya KSN, semasa saya KSU MITI, TKSU MITI awal lagi. Dan saya sedar bahawa ramai penjawat awam mempunyai mesej yang sama. Mungkin dia orang tu lebih baik daripada saya lah. Saya masa saya KSN dulu, saya mengamalkan dasar syurga dan neraka. Ramai orang suka bagi syurga je. Tak suka bagi neraka. Dia suka-suka. Dia suka disukai. Saya kalau yang patut dapat neraka, saya bagi neraka. Betul, dari lembaga naik pangkat dulu, saya tukar nama. Lembaga naik pangkat, kalau baik-baik, naik pangkat lah. Kalau tak baik, you turun pangkat. So, kita kena ada. Dalam agama kita pun ada syurga dan neraka, kan? Jadi, itulah. Tapi, saya tahu ramai penjawat awam, termasuk ketua-ketua mereka. Berpendapatan yang sama. Jadi kalau cakap macam mana nak membudaya, tak ada mereka pun dia. Tapi they have to be more forthcoming in this. Mereka perlu lebih tegas membudayakan dan sendiri buat. Pokoknya amat penting bagi seorang tu to show by example. Leadership by example. Kalau kita sebagai ketua mempunyai standard, kita kan ada satu standard je. Standard kita dengan standard orang bawah mesti sama. Tapi kalau kena ada dua standard, standard kita sebagai ketua mestilah lebih tinggi daripada standard yang kita ingat orang bawah kita. Samalah. Ya. Apabila Tan Sri menyebutkan ini, saya teringat tadi Tan Sri berkongsi tentang anekdot perhubungan Tan Sri dengan Tan Sri IGP, Ketua Polis Negara kita, apabila mengatakan bahawa PDRM di bawah kepimpinan Tan Sri Abdul Hamid Bado tidak bimbang soal IPCMC. Bahkan kalau nantinya menjadi IPCC juga tidak menjadi isu, kerana beliau komited untuk menjadikan nanti akhirnya IPCC itu tidak perlu, kerana semuanya itu boleh ditangani secara internal. Di waktu yang sama juga kita melihat bahawa saya difahamkan kes yang dilaporkan kepada EAIC kebanyakannya juga adalah daripada PDRM, dan hari ini kita mendengar komitmen sebegitu daripada Ketua Polis Negara. Saya kira Tan Sri menggambarkan tadi bahawa tone dari atas harus sampai ke bawah dan serasi dengan budaya yang ada. Kalau semangat itu diteruskan dan kita melihat sekarang ini perubahannya secara berdikit-dikit dan diikuti oleh agensi yang lain juga, semakin memudahkan EAIC. Ya. My dream, mimpi azam saya ialah supaya di satu masa di hadapan EAIC sebagaimana yang kita tahu sekarang, maknanya investigate sebagainya tidak perlu. Mungkin kalau ada pun untuk membudaya terus pendidikan because itu turut penting. Sama dengan Institut Integriti Malaysia, IIM dulu saya KSN pengurusi. Sama juga dengan SPRM. Kerja tangkap orang masuk court mungkin tak ada lagi lah. Sebab tak banyak kes. Tapi tugas mereka untuk educational, membudayakan ni akan terus. Itu yang saya ingat. Yang akan penting. Dan, saya ingatlah agensi-agensi penguatkuasa integriti ni tak sepenting agensi-agensi penguatkuasa sendiri. Yang pentingnya mereka sendiri hendaklah menghayati akan perlu pentingnya punya integriti. Yang tu yang saya mau tekankan. Saya percaya mereka tahu
JIP dalam tiap-tiap agensi ni berperanan penting. Itu bila saya baca-baca pasal polis PDRM punya JIP yang kuat, yang betul. Yang umpama yang pasal Macau tu. Macau scam. Bukan Macau scam tu yang polis ditahan kan. Bukan sahaja statement daripada IGP. Tapi pengarah JIP pun ada. Dan yang ini yang paling penting. Dulu saya cukup suka kataan, saya quote Great Expectation, Charles Dickens punya buku ya. Mick Jagger kata, Brad is a good dog, but Holdfast is a better. Brad ni cakap nyalak-nyalak kan, it's a good dog, but Holdfast is a better. Gigit, dia tak bagi lepas je. Yang penting ialah betul tak ada tindakan tu. Saya yakin JIP akan mengambil tindakan. Saya yakin JIP dan semua JIP di agensi-agensi penguasaan akan mengambil tindakan sebab itu janji mereka. Dan janji ini adalah budaya. Budaya at the tone at the top, budaya tone at the bottom. Sama saja. Saya percaya insya-Allah dengan tekad perkara ini akan berlaku. Ya, mudah-mudahan juga komitmen rakyat dengan memanfaatkan aduan@eaic.gov.my itu boleh menghantarkan email terus, juga taliannya 0388805650 atau anda pergi ke laman sesawang eaic.gov.my. Di situ ada butang klik e-aduan, di situ juga boleh dimanfaatkan. Kerana saya kira Tan Sri, rakyat juga punya peranannya. Complain is a gift. Itu yang telah pun kita bicarakan tadi. Kita berjeda seketika, kembali selepas ini untuk memetik lagi hikmah dari kacamata Tan Sri Sidiatan. Bicara naratif pada malam ini, saya ditemani oleh Yang Berbahagia Tan Sri Siddiq Hassan, Pengurusi Suruhanjaya Integriti Agensi Penguatkuasaan. Dan fokus yang kita bicarakan pastinya sementelahan pelantikan Yang Berbahagia Tan Sri semenjak Julai bagi mengisi kerusi pengurusi EAIC ini dengan melihat elemen transformasi dan pembudayaan integriti. Dan saya mewar-warkan beberapa kali, kalau boleh Tan Sri, saya nak war-warkan lagi sekali ini talian-talian yang dan juga pautan yang boleh dimanfaatkan untuk awam, masa juga memanfaatkan EAIC sekiranya ada isu yang berkait dengan integriti. Talian 0388805650. E-aduan butangnya juga ada di eaic.gov.my atau anda juga boleh terus menghantarkan email ke aduan@eaic.gov.my. Jadi tiga-tiga itu boleh dimanfaatkan. Saya bertanyakan tadi soal adanya peningkatan laporan. Jadi saya kira dengan semangat no wrong doors, complain is a gift, ni semua sudah kita bicarakan hampir sejam yang lalu. Pastinya ada peranan rakyat di sini. Kerana kalaulah berlaku isu tetapi tidak dilaporkan, maka itu juga satu ketidakadilan yang harus kita herotan, yang kita betulkan. Bererti kalau Tan Sri boleh bersetuju, saya katakan bahawa peranan rakyat juga untuk memanfaatkan apa juga ruang menyatakan aduan ini juga penting. Kerana juga sebati dan serasi dengan semangat komplain is gift tadi. Apakah boleh saya sebutkan begitu, Tan Sri? Betul sekali. Betul sekali. Dan memang dia rakyat pun menggunakan saluran-saluran yang kita ada untuk membuat komplain. Dan kita akan mengambil tindakan di bawah bidang kuasa kita, mempunyai orang-orang kita dan sebagainya. Asalkan ianya genuine lah. Dan tidak menganiaya siapa-siapa. Yang itu saya mau tekankan berkali-kali lah. Dan saya galakkan mereka. Dan masa saya di Petronas dulu, saya nak ulang sekali lagi ya. Ada juga Petronas is a very good organisation, integrity. Tapi ada juga yang nakal. Telah dibawa ke pengetahuan saya bahawa SPRM-nya orang cakap ada kes ni. Saya kata bagus. Sekarang buat media itu nyatakan bahawa ini berlaku. Bukan orang yang report, bukan SPRM ke apa, kita yang ni. Dan kita akan ambil tindakan. Sebenarnya kita yang make SPRM relevant. Itu yang saya bila
Tan Sri IGP kata macam tu, sebatilah. Ya. Mana dia sendiri yang akan memastikan orang tu yang tidak. Ya. Dan hasil mungkin yang kita dapat laporan di Petronas itu adalah maklumat yang diberi oleh orang awam. Ya. Jadi kita terima sebab tak mungkin kita boleh tahu. Ya. This is where crowdsourcing is. Masa saya KSN dulu, saya kata pembayaran dalam masa 14 hari. Dan orang boleh komplain kat saya kata kalau anda tidak dibayar dalam masa 14 hari, tell me the detail, tak payah panjang. Dia boleh fill up 5 minit je. Orang semang hantar dekat cd@pmo.gov.my dan dia within 5 minutes boleh fill. Saya bagi guarantee. I guarantee you that payment will made in 24 hours. And they better do. Ya. Jadi macam inilah crowdsourcing pun. Jadi orang tak boleh, umpamanya KSU boleh tipu saya. Tapi semua supplier mereka, pembekal mereka, penjawat awam mereka akan tahu dan kalau dia orang tahu bahawa ini bukan cakap-cakap kosong. Tindakan memang diambil, mereka pun jadi baik. Yang saya nyatakan di awal tadi, saya sendiri adalah merupakan testimoni kepada komitmen yang Tan Sri sebutkan itu. Tan Sri, terima kasih. 1 jam yang sangat berharga. Mudah-mudahan Tan Sri terus beri kekuatan untuk mengemudi EAIC, dan terima kasih juga kepada semua penonton Bicara Naratif pada malam ini. Kita jumpa dalam kesempatan akan datang, insyaAllah. Assalamualaikum dan salam muhibah.